Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat kita bersama-sama dalam satu majlis ilmu. Pada hari ini insya-Allah saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan kitab Bidayatul Hidayah, Jalan Menuju Petunjuk, yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita, Allah kurniakan kepada kita nikmat, dan nikmat yang paling besar, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah tajuk untuk hari ini adalah tajuk berkenaan dengan adab keluar ke masjid. Pada huraian tajuk yang lalu saya ada kongsikan berkenaan dengan amalan selepas berwuduk. Jadi ada beberapa perbuatan ataupun amalan yang boleh kita laksanakan selepas kita berwuduk. Saya dah kongsi dah, boleh rujuk pada video yang sebelum ni, rakaman YouTube sebelum ni. Boleh tuan-tuan boleh lihat dan boleh tonton. Dan hari ini insya-Allah kita akan masuk tajuk adab keluar ke masjid. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, apabila kamu selesai bersuci, hendaklah kamu kerjakan solat sunat subuh sebanyak 2 rakaat di rumah sekiranya fajar telah terbit. Ini amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Nabi, sebelum Nabi pergi ke masjid untuk solat subuh berjemaah, Nabi akan tunaikan solat sunat subuh sebanyak 2 rakaat di rumahnya dahulu. Nabi akan solat 2 rakaat di rumah terlebih dahulu, barulah Nabi pergi ke masjid untuk solat berjemaah subuh. Ini yang Nabi buat. Sebab tu saya ulang banyak kali, apabila kita tengok apa yang Nabi buat ni dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita seharian, kita tengok bagaimana keadaan rumah Nabi dan masjidnya. Kalau kita lihat pada zaman Nabi dulu, Nabi punya rumah bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Jadi tak ada masalah lah Nabi nak solat sunat 2 rakaat di rumah, kemudian Nabi keluar, Nabi sampai dah masjid. Tak ada masalah Nabi solat sunat di rumah dan barulah Nabi pergi untuk solat berjemaah. Itu tak apa, sebab rumah dia dekat. Tapi kalau kita ni yang rumahnya berjauhan daripada masjid, contoh kalau nak pergi masjid tu boleh kata dalam 5 hingga 10 minit contohnya. Jadi kalau kita buat solat sunat di rumah, baru kita nak pergi ke masjid solat sunat berjemaah, takut-takut dibimbangi kita tertinggal solat berjemaah. Kalau sempat datang pun boleh jadi sampai rakaat kedua baru sampai, boleh jadi sampai tahiyat akhir baru kita sampai. Takut begitu. Jadi untuk mengelakkan kejadian itu berlaku, hendaklah kita datang sebelum azan ke masjid ataupun surau yang berdekatan. Jadi kita tunaikan solat sunat qabliyah subuh di masjid ataupun di surau. Yang itu pun tak mengapa, dibenarkan dan itu pun dibolehkan, walaupun tidak mengikut sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi buat solat sunat di rumah dan kemudian baru ke masjid. Tapi kalau mana mereka yang rumahnya dekat berhampiran dengan masjid ataupun surau, maka dianjurkan dan digalakkan untuk dilaksanakan seperti mana yang Nabi buat ni. Kalau rumah dia dekat dengan masjid ataupun surau, maka dia dianjurkan dan digalakkan untuk buat seperti mana yang dilakukan oleh Nabi ini.
Tak ada masalah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, boleh buat, tapi kalau rumah kita dekat. Kalau rumah kita jauh, dibimbangi kita lambat sampai ke masjid dan tidak dapat solat berjemaah, lebih baik kita sampai ke masjid dulu, datang ke masjid dulu, baru kita solat sunat subuh 2 rakaat. Yang itu pun boleh. Kemudian Nabi kata apa? Kata Imam Al-Ghazali, begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian teruslah menuju ke masjid dan jangan tinggalkan solat berjemaah, terutamanya solat subuh, kerana salatul jama'ati tafdulu ala salatil fardhi bi 27 darajah. Artinya solat berjemaah melebihi solat bersendirian dengan kadar 27 kali darajah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi sebut dalam hadis, solat berjemaah lebih baik ataupun pahalanya digandakan sebanyak 27 kali darajah, kata Nabi dalam satu hadis. Maka Imam Al-Ghazali dia bagi teguran dalam kitab ni. Imam Ghazali kata apa? Jika kamu meremehkan keuntungan seperti ini, maka apa faedah kamu menuntut ilmu? Sesungguhnya hasil dan kesan daripada ilmu ialah beramal dengannya. Kata Imam Ghazali, kalau kamu dah belajar, dah tahu kelebihan solat berjemaah, tapi kamu tak buat, apa faedahnya? Kalau kamu nak tuntut ilmu, dah tahu 27 kali ganda pahala solat berjemaah, tapi kamu tak buat, rugilah dekat situ, kata Imam Ghazali. Dan dia kata lagi, sesungguhnya hasil dan kesan daripada ilmu ialah beramal dengan ilmu tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, memandangkan keadaan kita sekarang berada dalam situasi pandemik COVID-19, maka kebanyakan masjid dan surau setiap negeri di Malaysia tidak membenarkan jemaah di masjid dan surau. Yang dibenarkan hanyalah AJK dan juga imam yang terpilih sahaja. Bolehlah dalam 5 orang, paling ramai pun 12 orang. Itu ikut ketetapan setiap negeri. Ada negeri yang dah benarkan, ada negeri yang belum benarkan. Jadi ikut arahan pemerintah, keadaan situasi semasa. Jadi benda ni kita tak perlu nak berlawan, ada sebab dan musabab yang dilaksanakan. Jadi kita tak dapat nak pergi ke masjid ni, ada apa yang kita boleh buat? Kita solatlah berjemaah di rumah. Tak dapat solat berjemaah di masjid, kita solat berjemaah di rumah, kerana pahalanya juga 27 kali ganda pahala. Cuma tak dapatlah kelebihan berjalan ke masjid tu. Nanti saya akan sebutkan hadis-hadis kelebihan berjalan menuju ke masjid. Berjalan ke masjid itu pun dah dapat pahala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة. Dalam satu hadis, Nabi pernah bersabda,
solat seorang lelaki di dalam jemaah akan digandakan pahalanya berbanding solatnya secara sendirian di rumahnya dan di pasar ataupun di tempat kerja sebanyak 25 kali ganda. Dalam hadis ni pula Nabi kata solat jemaah digandakan 25 kali ganda. Hadis yang saya baca tadi 27 kali ganda. Di situ ada perbezaan sedikit, tapi apa-apa sekalipun solat berjemaah lebih baik daripada solat bersendirian. Itu pun sudah cukup memadai kita untuk faham. Tak kira lah pahalanya 25 ke 27 ke, ada riwayat kata lain 29, ada riwayat kata 21. Dan dalam hadis ini Nabi sebut wazalika annahu idza tawadda'a fa ahsana alwudu. Nabi kata jika wuduknya itu dibetulkan, dia memperbetulkan wuduknya, dia memperbaiki wuduknya. Ini salah satu kriteria yang ditetapkan. Jika kita berwuduk dengan baik, maka boleh jadi kita dapat 27. Boleh jadi kita dapat 25. Kemudian Nabi sebut, kemudian dia keluar ke masjid dan tidak keluarkan itu melainkan hanya untuk solat semata-mata. Dia keluar daripada rumah untuk menuju ke masjid dan tujuannya hanyalah untuk solat. Ada orang dia ambil wuduk, waktu subuh ni dia keluar juga menuju ke masjid dan surau, tapi niatnya itu dia nak buat apa? Dia nak mencuri. Ada. Jadi pahala tu tak dapat lah, sebab niat dia nak mencuri. Sebab tu Nabi tetapkan dekat sini, yang penting niatnya hanyalah untuk menunaikan solat. Tapi kalau dia pergi masjid waktu subuh nak mencuri tabung, nak mencuri selipar, nak mencuri kasut, tak ada guna juga. Niatnya itu tidak betul. Kemudian Nabi sebut lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajatun wa huttat anhu biha khati'atun. Apabila dia keluar, dia melangkah berjalan selangkah untuk menuju ke masjid, dan dia akan dikurniakan, diangkat oleh Allah satu darajat. Setiap langkahnya itu diangkat satu darajat, dan langkah seterusnya akan diampunkan satu dosanya. Satu darajat diangkat dan diampunkan satu dosa oleh Allah. Setiap langkah kita menuju ke masjid, Allah akan angkat darajat dan ampunkan dosa kita. Setiap satu langkah dan satu langkah. Kalau kita ada langkah dalam ke masjid tu dalam 500 langkah, maka 500 kali kita akan diangkat darajat dan diampunkan dosa oleh Allah, menurut hadis ini. Jadi tak perlulah kita nak kira berapa banyak yang saya nak buat. Habis tu, kalau saya naik motor Ustaz, kalau saya naik kereta Ustaz, nanti saya akan huraikan dalam hadis yang lain. Ada hadis lain yang sahabat menceritakan tentang perkara itu, nanti saya sebut. Jadi dalam hadis ni nak riwayatkan mengatakan setiap langkah itu akan diangkat darajat oleh Allah dan diampunkan satu dosa. Kemudian Nabi sebut fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu ma lam yuhdith. Apabila dia telah mengerjakan solat, para malaikat sentiasa berselawat ke atasnya selama mana dia masih berada di tempat solatnya dan tidak berhadas. Sampai saja di masjid, kita solat tahiyatul masjid contoh, atau solat sunat contoh, dan kemudian kita duduk saja di tempat solat itu, ataupun ulama berpendapat kita masih berada di dalam masjid itu, maka selagi mana kita berada di dalam masjid, selagi itulah malaikat berdoa kepada kita dan mengucapkan selawat ke atas kita. Apa doa yang diucapkan oleh para malaikat? Kata Nabi, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keampunanmu ke atasnya. Ya Allah, kasihilah dia. Ada riwayat yang lain ditambah malaikat menyebut Allahumma ghafir lahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampunkanlah dosa dia. Ya Allah, terimalah taubat dia. Selagi mana kita berada di dalam rumah Allah dan berada di tempat solat. Kita pergi masjid, kita solat 2 rakaat dan kita duduk saja sambil berzikir, sambil membaca Al-Quran dan sebagainya. Selagi mana kita berada di dalam masjid ataupun surau, para malaikat mendoakan kita dengan satu doa,
Allahumma arhamhu, Allahumma ghafir lahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau limpahkanlah rahmat dan keampunanmu kepada dia. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau ampunilah dia. Ya Allah, Kau terimalah taubat dia. Ya Allah, kasihilah dia. Ya Allah. Besar tak pahala itu? Besar. Doa yang hebat daripada makhluk yang hebat, iaitu para malaikat. Bukan calang-calang doa yang kita dapat. Kita dapat doa daripada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu antara ganjaran pahala jika kita datang ke rumah Allah, kita solat di rumah Allah. Hadis ini sahih, riwayat Imam Al-Bukhari. Okay, kita sambung kitab Bidayatul Hidayah. Kata Imam Ghazali, apabila kamu berjalan ke masjid, berjalanlah dengan rendah diri dan tenang, serta jangan tergesa-gesa. Dan ketika dalam perjalanan, maka ucapkanlah Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaika, wa bihaqqir raghibina ilaika, wa bihaqqi mamshaya hadha ilaika, fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan, bal kharajtu tiqa'a sukhtika wa ibtigha'a mardatika, fa as'aluka an tu'idhani minan nar wa an taghfira li dhunubi, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan hak para peminta kepadamu dan hak para manusia yang berhajat kepadamu, dan hak langkah kakiku ini menujumu, bahawa sesungguhnya aku tidak keluar dalam keadaan takbur, bongkak, riak dan sum'ah. Bahkan aku keluar untuk mengelakkan kemurkaanmu dan memperoleh redamu. Maka aku memohon kepadamu untuk melindungiku daripada api neraka dan mengampuni dosaku, kerana tiada sesiapa yang dapat mengampuni dosa melainkan-Mu, ya Allah. Ini terdapat dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad. Doa ni sangat panjang. Doa ini panjang dan mungkin ramai di kalangan kita yang tak hafal. Tapi ala kulli hal, apa-apa sekalipun kita berjalan menuju ke rumah Allah, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Niat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan niat kita untuk menunjuk-nunjuk pada orang. Bukan niat kita sombong, riak dan sebagainya. Kita niat ikhlas beramal kerana Allah. Yang itu pun sudah cukup memadai. Dan kita minta kepada Allah supaya dengan langkah perjalanan kita menuju ke masjid dan rumah Allah itu diredai oleh Allah. Itu pun sudah cukup. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu antara amalan yang Imam Ghazali galakkan kepada kita. Selepas sahaja kita bangun tidur, kita selesai bersuci, berwuduk dan sebagainya, maka kita hendaklah pergi ke solat, ke masjid ataupun ke surau, kerana ganjaran pahalanya sangat besar bagi mereka yang rajin menuju ke masjid dan juga ke surau rumah Allah. Apa dia pahala-pahala tu? Okey, kita boleh lihat dalam hadis yang lain, yang terlalu banyak hadis yang menceritakan tentang kelebihan berjalan ke masjid. Contoh hadis saya bacakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Maksudnya bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang pergi ke masjid pada waktu pagi atau pergi ke masjid pada waktu petang, pergi ke masjid pada waktu pagi dan petang, pergi dan pulang, ghada aw raha, Nabi kata pergi dan juga pulang, nescaya Allah akan memberikan kepadanya tempat persinggahan di dalam syurga
kepadanya setiap kali dia pergi dan pulang daripada masjid pada waktu pagi dan petang. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa ganjaran pahala dia? Yang pertama, Nabi sebut setiap kali kita pergi ke masjid dan pulang, Allah akan ganjarkan kepada kita nuzulan, tempat persinggahan, sebuah rumah. Nuzulan, tempat persinggahan di syurga. Kita pergi dapat satu tempat persinggahan, kita pulang kita dapat satu tempat persinggahan. Ini bermakna satu waktu kita pergi dan pulang daripada masjid, waktu subuh contoh, kita pergi kemudian kita pulang, kita dapat dua rumah di syurga kelak. Itu baru satu waktu. Dua rumah terus. Pergi dapat satu, pulang pun dapat satu, jadi dua. Kemudian kita pergi pula waktu zuhur, kita pergi dapat satu rumah, kita pulang dapat satu rumah, dapat dua, jadi empat. Itu baru subuh dan zuhur. Kalau setiap waktu kita pergi, ada 5 waktu darab dengan 2 biji rumah, dapat dah 10 kali rumah, 10 biji rumah, 10 tempat persinggahan, seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi. Pergi dapat sebiji, balik dapat sebiji. Tempat persinggahan. Masya Allah. Itu baru ganjaran pergi ke masjid. Kemudian hadis yang lain Nabi sebut, itu ganjaran pertama. Kemudian hadis yang lain Nabi sebut, dalam satu riwayat kata Nabi daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat? Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i 'ala al-makarih wa kasratul khuta ila al-masajid wa intizarus salati ba'da as-salah fadzalikumur ribat. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah saya tunjukkan kepada kamu satu amalan yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa dan meninggikan darajat? Nabi tanya pada sahabat, korang nak tahu tak amalan yang mana kalau kamu buat menghapuskan dosa dan meninggikan darajat? Kata Nabi pada sahabat. Maka para sahabat pun menjawab, bala ya Rasulullah. Maka kata sahabat, ya boleh juga ya Rasulullah, kami mahu ya Rasulullah, bagi tahulah pada kami ya Rasulullah. Maka Nabi pun sebut, qala isbaghul wudu'i 'alal makarih. Dalam hadis ini Nabi ada nyatakan 3 amalan. 3. Satu, isbaghul wudu'i 'alal makarih. Yang pertama, sempurnakan wuduk dalam keadaan yang sukar, sama ada cuaca yang amat sejuk ataupun sakit. Ini contoh satu amalan yang mana kalau kita berwuduk dalam keadaan sukar macam mana sekalipun, Nabi sebut Allah akan ampunkan dosa dan tinggikan darajat. Satu. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajidi, memperbanyakkan langkah menuju ke masjid. Yang kedua, banyakkan langkah menuju ke masjid. Setiap kali langkah diampunkan dosa dan diangkat darajat oleh Allah. 2. Yang ketiga, wantizarus salati ba'da salat, menunggu solat selepas selesai satu waktu solat. Senang cerita, kita menunggu waktu solat itu juga menghapuskan dosa dan meninggikan darajat. 3. Apa dia amalan itu? 3. Yang pertama, menyempurnakan wuduk walaupun dalam keadaan susah. Yang kedua, berjalan menuju ke masjid. Yang ketiga, menunggu waktu solat. 3 amalan ini menyebabkan kita diampunkan dosa oleh Allah dan diangkat darajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi timbul persoalan tadi tu. Habis tu,
Kita ni nak, kalau biasanya kita naik motor, kita bukan jalan kaki, boleh ke naik motor ni dapat pahala yang disebut oleh Nabi tadi? Okey, saya baca satu hadis. Ada satu kisah dalam satu hadis daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, kana rajulun minal ansar la a'lamu rajulan ab'ada minal masjidi minhu wa kana la tukhti'uhu salat. Qala faqila lahu aqultu lahu law ishtaraita himaran tarkabuhu fi zalma'i wa fi ramda'i. Qala ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid inni uridu an yuktaba li mamshaya ila al masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'a Allahu laka dhalika kullah. Ada seorang lelaki Ansar, ada seorang lelaki daripada golongan Ansar, yang mana rumah dia ni tak ada lagi rumah orang lain yang paling jauh daripada masjid melainkan rumah dia. Nak kata apa? Rumah lelaki inilah yang berada paling jauh daripada masjid pada waktu itu. Rumah dia lah yang paling jauh. Tuan, rumah lelaki Ansar ini yang paling jauh daripada masjid. Tapi yang hebatnya lelaki Ansar ni, Nabi kata, dia ni tidak pernah ketinggalan solat berjemaah di masjid walaupun satu waktu. Rumahnya jauh, tapi dia tak pernah tinggal solat berjemaah. Masya Allah. Maka Ubay bin Ka'ab berkata kepada dia, seseorang telah bertanya kepadanya, dan dia kata apa? Alangkah baiknya. Ubay bin Ka'ab kata pada lelaki Ansar ni, dia kata apa? Wahai kawan, kan lebih baik kamu beli seekor keldai, yang mana kamu boleh naik keldai itu bila waktu malam yang gelap dan cuaca yang panas. Senang cerita, Nabi Ubay bin Ka'ab kata, kan lebih baik kau beli kereta. Contoh, kan lebih baik kalau kau beli motor, senang kau nak pergi masjid. Kalau panas, tak adalah panas sangat lama sangat. Kalau malam, bolehlah tolong kau sekurang-kurangnya. Adalah juga binatang tunggangan, adalah juga kenderaan, kata Ubay bin Ka'ab. Macam itulah lebih kurang. Zaman sekarang ni tak adalah keldai, boleh jadi kereta ataupun motor. Tapi zaman itu Ubay bin Ka'ab kata, baik-baik kau beli keldai, kan dia boleh tolong kamu. Maka kata lelaki itu kata apa? Tentu tidak menggembirakan aku apabila rumah aku berada berdekatan dengan masjid. Sesungguhnya apa yang aku buat ini, aku berharap agar segala langkah aku ke masjid dan pulang daripadanya akan dicatat sebagai kebaikan oleh Allah. Lelaki ni kata apa? Wahai Ubay bin Ka'ab, aku bukan tak nak beli, tapi aku buat semua ni, setiap langkah aku yang aku pergi ke masjid ni, aku harap agar setiap langkah aku ini ditulis kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak nak beli keldai, tapi aku nak ikut hadis Nabi tadi. Berjalan itu lebih bagus. Kan Nabi kata berjalan satu langkah diampunkan dosa oleh Allah, diangkat darajat. Jadi aku harap setiap langkah aku pergi ke masjid dikira sebagai satu kebaikan oleh Allah. Yang itu lagi bagus aku nak. Sebab tu aku tak beli keldai, jawab lelaki tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, qad jama'allahu laka zalika kullah. Sesungguhnya Allah telah mencatat semua itu untukmu, wahai sahabat. Kata Nabi, sesungguhnya Allah dah catat semua perbuatan itu, semua niat kamu itu dicatat sebagai kebaikan oleh Allah. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Okey, itu satu. Lelaki ni kata apa? Dia tak nak beli kenderaan sebab dia nak berjalan kaki dan ditulis kebaikan olehnya. Satu kisah. Nanti saya uraikan. Kisah yang kedua, hadis daripada Jabir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, khalatil biqa'u hawlal masjidi fa arada Banu Salimah an yantaqilu ila qurbil masjid
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم. فقالوا ما يسرنا أن كنا تحولنا. Maksudnya, terdapat satu perkarangan kosong di kawasan masjid. Di sebelah Masjid Nabawi pada waktu itu terdapat satu kawasan luas yang kosong di kawasan masjid. Lalu satu kabilah bernama Bani Salamah, kabilah ni namanya Bani Salimah, ingin berpindah berhampiran dengan masjid itu. Sebab kabilah tersebut duduk agak jauh. Jadi bila dia dapat tahu ada tempat kosong di berhampiran dengan masjid, maka dia nak pindah ke masjid, sebelah masjid. Nak pindah ke tempat kosong itu supaya berhampiran dengan masjid. Jadi kabilah ni, Bani Salimah ni, kabilah Bani Salimah, dia nak pindah ke tempat yang kosong itu agar berhampiran dengan masjid. Dan perkara itu sampai kepada Nabi SAW. Perkara tersebut sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun bersabda kepada kabilah Bani Salimah. Nabi kata apa? Telah sampai berita kepadaku bahawa kalian ingin berpindah ke perkarangan masjid. Nabi kata, aku dengar kamu semua nak pindah ke tempat bersebelahan dengan masjid ni. Maka mereka pun menjawab, benar ya Rasulullah. Nabi kata apa? Wahai Bani Salimah, diyarakum tuktab asarukum diyarakum tuktab asarukum. Kata Nabi, wahai kaum Bani Salimah, wahai kabilah Bani Salimah, tetaplah di tempat tinggal kalian sekarang. Maka kesan-kesan langkah kalian ke masjid akan dicatat sebagai kebaikan. Lagi sekali Nabi ulang, tetaplah di tempat tinggal kalian sekarang, maka kesan-kesan langkah kalian ke masjid akan dicatat sebagai kebaikan. Nabi kata, tak payahlah pindah, duduk je tempat sekarang ni, kerana setiap langkah kamu akan dikira sebagai kebaikan bila datang ke masjid. Maka kaum Bani Salimah, kabilah Bani Salimah kata apa? Kalau begitu kami tidak jadi untuk berpindah ya Rasulullah. Hadis ini juga sahih, riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak sampaikan apa dekat sini? Kita balik pada persoalan kita yang tadi. Ada yang kata, Ustaz, kalau saya naik kereta, naik motor pergi masjid, adakah tidak dikira langkah tersebut? Jawapannya masih lagi dikira oleh Allah. Tak semestinya kita pergi ke masjid jalan kaki saja. Contoh saya bagi situasi. Kalau rumah kita terlalu jauh, yang ke mana kalau kita naik motor pun kita boleh sampai ke masjid dalam masa 5 hingga 10 minit. Itu naik motor. Naik motor atau kereta 5 hingga 10 minit. Cuba tuan-tuan bayangkan kita jalan kaki. Katalah kalau kita naik motor 5 minit, boleh jadi kalau jalan kaki mungkin 10 hingga 15 minit. Dah satu hal. Bila dah sampai ke masjid tu pula dah datang lambat, imam pun dah mula solat, dah satu hal tertinggal. Itu pun boleh dah datang dah sampai masjid tu, boleh jadi kita dalam keadaan tercungak-cungak sebab penat, satu hal. Jadi kalau kita datang pun dah lambat, lepas tu bila jalan kaki dapat pula kita tercungak-cungak semput, lebih baik kita naik motor. Lebih baik kita naik motor. Tapi kalau kita yakin perjalanan kita pergi masjid dengan jalan kaki itu kita tak ada penat, kita boleh datang awal, kita boleh sampai tepat pada waktunya, sempat lagi solat sunat dan sebagainya, maka digalakkan untuk kita pergi jalan kaki. Tapi kalau kita datang pun dah tercungak-cungak, dah tersandar dekat belakang tiang masjid, penat, imam tanya kenapa ni, penat.
tak sempat solat tadi, imam penat dah, semput dah ni. Siapa suruh jalan kaki, kata imam. Tuan-tuan, lebih baik kita naik motor ataupun naik kereta dan sebagainya. Tidak semestinya naik jalan kaki. Poin dia dekat sini ialah sebaiknya naiklah apa pun, motor ke, kereta ke, jalan kaki ke. Yang penting adalah datang ke rumah Allah, solat berjemaah. Yang itu yang paling penting, tuan-tuan. Tujuan dia yang kita perlu capai. Tujuan utama kita datang ke masjid itu yang kita nak. Datang ke masjid untuk solat berjemaah. Tak kiralah naik apa sekalipun. Yang penting datang solat jemaah. Itu sahaja. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak perlulah nak berselisih faham, tak perlulah nak bergaduh. Engkau ni jalan kaki, kenapa tak naik motor? Engkau ni naik motor kurang pahala, lebih baik jalan kaki. Tak perlu bergaduh, tak perlu bertelengkar. Yang penting apa? Datang masjid. Yang itu paling utama, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Okey, sekadar itu sahaja. Kita sambung pada hari yang lain, insya-Allah, dengan tajuk yang lain. Sekadar itu saja untuk hari ini. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan ini mendapat manfaat dan kebaikan serta pengajaran yang baik kepada kita, insya-Allah. Semoga kita boleh beramal dengan apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Kita boleh beramal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.